Okey, seterusnya kita nak tengok kesan oksin terhadap gerak balas pertumbuhan. Okey, untuk ini cikgu ringkaskan macam ni nak bagi awak senang faham . Okey, oksin. Kita tengok sini oksin. Tajuk besar kita oksin. Pertama sekali kita nak sentuh tempat penghasilan oksin. Kalau pada tumbuhan, oksin ni dihasilkan di bahagian mana? Yang ni kena tahu dulu. Nombor 1, tempat penghasilan dia. Okey, kita tengok di sini. Okey. Saya nak ingatkan kembali apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, pertumbuhan primer pada hujung pucuk. Okey. Pada hujung pucuk, kita boleh bahagikan hujung pucuk tadi kepada 3 zon. Zon pembahagian, zon pemanjangan, zon pembezaan. Saya pasti awak dah belajar benda ni. Tapi cuba ingatkan balik. Ada 3 zon. Zon pembahagian, zon pemanjangan, zon pembezaan. Di zon pembahagianlah terdapatnya meristem apex. Di zon pembahagian terdapatnya satu kawasan yang kita panggil meristem apex. Okey. Meristem apex ataupun di zon pembahagian, di sinilah tempat penghasilan oksin. Okey, di sinilah tempat penghasilan oksin. Ni cikgu buat ni. Ni oksin lah ni. Ini adalah tempat penghasilan oksin. Oksin dihasilkan di meristem apex ataupun di zon pembahagian. Jelas? Jelas kat sini ya. Apabila oksin ni telah dihasilkan di zon pembahagian, oksin akan turun ke zon pemanjangan. Dia akan turun ke zon pemanjangan. Tujuan dia turun ke zon pemanjangan adalah untuk merangsang sel di zon pemanjangan membesar. Dalam tumbuhan, sel membesar apabila sel itu memanjang. Senang kata macam ni lah. Apabila sel itu memanjang, maksudnya dia dah mengalami pembesaran. Jadi awak faham kat sini lah. Bila kata zon pemanjangan, maksudnya di mana kawasan tadi, zon dia semua selnya akan membesar. Kenapa membesar? Sebab dia dapat pengaruh hormon. Oksin tadi. Maksudnya oksin tadi akan bertindak, dia akan buat fungsi dia di zon pemanjangan. Di zon pembahagian tempat dia dihasilkan. Di zon pemanjangan dia akan jalankan fungsi dia untuk merangsang sel dekat situ, semuanya akan membesar. Membesar maksudnya memanjang. Apabila sel-sel di zon pemanjangan sudah cukup besar, mencapai besar yang maksimum, mereka akan turun ke zon pembezaan. Di zon pembezaan, semua sel yang dah cukup saiz tadi akan mula mengalami pengkhususan. Maksudnya dia telah diberi tugas masing-masing. Contoh, ada sel yang jadi sel phloem, ada sel yang akan jadi sel xylem, ada sel yang akan jadi sel mesofil, ada sel yang akan jadi sel epidermis dan seterusnya. Jadi kat sini ingat awak tahu di mana oksin dihasilkan? Di zon pembahagian. Okey. Jadi kita dah jawab yang ni, kita dah tahu dah tempat penghasilan dia. Seterusnya, kita nak tengok oksin. Oksin ni terlibat. Kat mana peranan dia? Peranan oksin ini adalah terlibat dalam gerak balas pertumbuhan, iaitu lebih kepada gerak balas tropism. Dia lebih terlibat pada gerak balas pertumbuhan. Gerak balas yang melibatkan pokok tu bertumbuh. Biasanya akan melibatkan oksin lah. Terlibat dalam gerak balas yang melibatkan pertumbuhan pokok. Okey. Ini kita dah tahu. Sekarang ni kita nak tengok
Seterusnya, oksin ini tadi dipengaruhi oleh cahaya dan graviti. Dia sensitif pada cahaya dan dia sensitif pada graviti. Nanti kita akan tengok macam mana tu. Dan seterusnya, oksin ini kesannya adalah berbeza di bahagian pucuk dan akar. Di pucuk, kesannya macam lain. Di akar, kesannya macam lain. Nanti kita huraikan kat pucuk macam mana, kat akar macam mana. Dan yang terakhir, kita nak tengok eksperimen 5.4 dan daripada eksperimen 5.4 kita akan cuba buat kesimpulan berdasarkan eksperimen itu tadi. Okey, jelas ni tentang oksin. Jadi kena tahulah semua ni. Okey, seterusnya saya nak bawa awak kepada muka surat 104 buku teks. Kita tengok. Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan dalam bentuk pertumbuhan. Maksudnya kalau dia ada menunjukkan pertumbuhan, maksudnya dia sedang bergerak balas. Macam tu, tumbuhan macam tu. Maksudnya kalau kita tengok pokok tu makin hari makin besar, makin hari makin membesar, dia sedang bergerak balas lah tu. Kita tak nampak pokok tu berjalan ke, pokok tu berlari ke, tapi kita nampak dia dah bergerak balas sebab dia dah bertumbuh. Dan gerak balas dalam tumbuhan dikawal oleh oksin. Mari kita kaji eksperimen tentang kesan oksin ke atas gerak balas koleoptil tumbuhan seperti yang ditunjukkan pada rajah 5.4. Perkataan koleoptil ni maksudnya refer kepada bahagian pucuk tumbuhan yang paling hujung. Bila sebut koleoptil tu, awak boleh ingat kat kepala awak, iaitu bahagian pucuk yang paling hujung lah. Okey, koleoptil. Kita tengok eksperimen yang pertama. Eksperimen yang pertama, hujung koleoptil dipotong. Hujung koleoptil dipotong pada bahagian atas zon pembahagian, zon pemanjangan. Maksudnya kita potong zon apa? Kita potong zon pembahagian. Yang ni kita potong kat sini ni. Kita potong yang ni. Ni kita potong. Kita buang ni. Kita tinggal zon pemanjangan saja dekat atas dia. Potong So awak dah tahu kan dekat zon pembahagian tu ada apa? Kita potong. Selepas 2 jam, didapati tiada sebarang pertumbuhan berlaku. Tiada sebarang pertumbuhan. Kenapa tak ada pertumbuhan? Sebab oksin tak ada. Apa kaitan oksin dengan bahagian dipotong tadi? Bahagian dipotong tu zon pembahagian. Oksin ada di situ. Kita dah buang zon pembahagian, maksudnya kita dah buang oksin. So tak ada pertumbuhan. Sel-sel di zon pemanjangan tak boleh membesar. Selepas 2 jam, hujung diletakkan semula. Ambil bahagian yang kita nak buang tadi tu, kita letak balik. Letak balik ke atas ni lepas 2 jam. Okey. Apa yang kita dapat perhatikan? Koleoptil tumbuh tegak ke atas. Ada pertumbuhan. Maksudnya adalah pertumbuhan. Jelas Tadi kita potong, lepas 2 jam tak ada pertumbuhan. Letak balik ujung yang kita potong ni, letak balik kat sini. Ada pertumbuhan. Koleoptil tumbuh tegak ke atas. Maksudnya ada pertumbuhan. Okey, ni eksperimen yang pertama. Eksperimen yang kedua. Hujung koleoptil diletakkan ke atas blok agar. Ambil koleoptil ni, potong, tinggalkan zon pemanjangan. Ambil koleoptil yang kita potong ni, letak atas blok agar. Agar-agar, yang macam kita buat kuih tu, kita letak atas blok agar-agar tu. Lepas 2 jam, lepas kita letakkan atas blok agar-agar ni 2 jam, blok agar diletakkan pada bahagian sisi koleoptil. Bukan. Yang lain ni. Ini untuk yang bawah ni. Ini untuk yang bawah ni lah. Okey. Lepas 2 jam,
blok agar diletakkan pada koleoptil terpotong, akibatnya koleoptil akan tumbuh tegak ke atas. Yang ni kita buang terus koleoptil ni, kita hanya letak agar-agar saja. Blok agar-agar diletakkan pada koleoptil terpotong. Blok agar diletakkan pada koleoptil yang terpotong dan akibatnya koleoptil akan tumbuh tegak ke atas. Kita tak letak koleoptil yang kita potong tu, kita hanya letakkan blok agar-agar saja. Akibatnya pucuk tadi akan tumbuh ke atas. Jelas ya? Pucuk tu akan tumbuh ke atas. Eksperimen yang ketiga, kita pun potong juga hujung koleoptil ni. Kita potong hujung koleoptil. Kita letakkan di atas blok agar macam tadi. Selepas 2 jam, blok agar diletakkan pada bahagian sisi koleoptil. Diletakkan pada bahagian sisi koleoptil. Maksudnya letak sengit macam ni. Nampak ni? Ada 2 bahagian ni. Satu yang ada blok agar-agar, satu yang tak ada blok agar-agar. Okey? Ya, blok agar-agar ni kita letak sengit macam ni. Ya? Yang ni bahagian sini kena blok agar, bahagian sini tak kena. Jelas? So, apa yang pemerhatian kita akan dapat lihat? Koleoptil tu akan bengkok. Dia tak tumbuh tegak tapi dia bengkok. Dia bengkok pula, bengkok ke kanan. Bengkok ke kanan. Bengkok ke kanan. Bengkok ke kanan. Kenapa dia bengkok ke kanan? Kenapa dia tak bengkok ke kiri? Dan kenapa dia tak naik tegak ke atas? Okey. Nanti kita akan jawab persoalan-persoalan daripada eksperimen 1, eksperimen 2 dan eksperimen 3. Okey, kita baca kat sini. Apakah inference? Inference tu sebab. Apakah sebab yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian di atas? Eksperimen ini menunjukkan bahawa oksin yang disintesis pada hujung koleoptil merangsang pemanjangan sel. Kalau eksperimen pertama tadi kan, lepas kita buang 2 jam tak ada pertumbuhan. Lepas tu bubuh balik hujung koleoptil tu letak ke atas, ada pertumbuhan. Maksudnya dia memang terlibat dalam merangsang pemanjangan sel. Ini adalah kesimpulan untuk eksperimen 1. Okey. Taburan oksin mempengaruhi arah pertumbuhan pucuk. Taburan oksin mempengaruhi arah pertumbuhan pucuk. Taburan oksin yang sekata menyebabkan koleoptil tumbuh tegak ke atas. Kita tengok sini. Kita tengok eksperimen 2. Eksperimen 2. Kita ambil oksin letakkan atas blok agar-agar. Apa tujuan kita letak kat atas blok agar-agar? Lepas 2 jam, kita tahu kan, kat sini ada banyak oksin, betul tak? Ada banyak oksin. Oksin ni lepas dia dihasilkan, dia akan turun ke zon pemanjangan kan? Sekarang ni dah tak ada zon pemanjangan, yang ada cuma agar-agar. So, dia akan turun dalam agar-agar ni. Tak kisahlah, agar-agar ke, ada zon pemanjangan kan, dia bukan tahu, dia turun je. Lepas 2 jam, semua oksin ni dah ada dalam blok agar-agar. Apa yang kita perlukan sekarang? Ambil blok agar-agar yang ada banyak oksin tadi ni, letak balik atas zon pemanjangan. Letak balik atas zon pemanjangan. So, oksin ni akan turunlah ke zon pemanjangan. Sebabkan kita letak dia sekata, kita letak dia sama rata, semua bahagian hujung ni dapat agar-agar ni, jadi dia akan tumbuh tegak ke atas. Jelas ya? Dia, oksin ni akan turun dengan sekata semua. So, akibatnya dia akan tumbuh tegak ke atas. Eksperimen yang ketiga. Okey, saya baca lagi sekali. Taburan oksin yang sekata menyebabkan
koleopter tumbuh tegak ke atas. Okey, settle yang ni. Okey, yang seterusnya. Eksperimen yang ketiga. Sama juga, kita letak tadi, dia akan oksin ni akan turun dalam blok agar-agar. Lepas 2 jam, ambil agar-agar tadi letak sebelah saja. So, kawasan mana yang dapat banyak oksin? Sini kan oksin. Oksin hanya turun sebelah saja. Oksin hanya akan turun sebelah sahaja, betul tak? Sebelah sana tak ada oksin turun. So, ini akan memberi kesan kepada pertumbuhan pucuk tumbuhan. Sebab sebelah saja yang dapat oksin. Sebelah sana tak dapat, sebelah sini saja dapat oksin. Jelas? Sebab kita letak sengit. So, apa yang jadi? Bahagian yang menerima lebih banyak oksin memanjang dengan lebih cepat. Dan menyebabkan koleopter membengkok ke arah sisi yang kurang atau tidak menerima oksin. Nampak kan dia jadi macam ni kan? Dia bengkok ke sana. Sebab kawasan ni dapat lebih banyak oksin. Faham? Okay, saya tunjuk, saya jelaskan macam ni. Okay, tengok ni. Tengok kat sini. Mungkin gambar rajah ni dapat membantu awak yang kurang faham. So, ni ada 3 zon. Pembahagian. Pemanjangan. Ni katalah pemanjangan. Ni pembezaan. Contohnya lah. Sekejap padam. Kita buat color lain. Nampak. Zon pembahagian. Zon pemanjangan. Zon pembezaan. Pembezaan ni letak bawah sikit. Pembezaan. Pemanjangan. Okey. Pembahagian. Nampak tak? Oksin yang akan turun kan? Oksin ni akan turun. Dalam kes ni dia tak melibatkan blok agar-agar. Tapi dalam kes ni oksin tu turun sebelah saja. Oksin ni turun sebelah saja. Nampak ni oksin ni? Lebih banyak di bahagian atas ke bawah? Ni atas. Yang ni bawah. Dia banyak dekat bahagian atas ke bawah? Bahagian atas kan? Oksin ni lebih banyak di bahagian sini kan? Nampak tak oksin ni lebih banyak di bahagian sini? Oksin ni lebih banyak di bahagian sini. Kenapa oksin banyak di bahagian sini, cikgu? Tak apa, nanti saya terangkan. Kawasan yang lebih banyak oksin, sel dekat situ akan lebih memanjang lebih cepat daripada kawasan yang kurang terima oksin. Cuba awak bandingkan saiz sel di zon atas dengan bawah. Tengok sini. Ni sel di zon atas. Nampak tak dia panjang kan? Sebab apa dia panjang? Sebab banyak oksin. Sel di zon bawah macam pendek sikit. Nampak tak? Ni pendek. Sel ni pendek. Sel ni pendek sebab kurang pengaruh oksin. Oksin ada tapi tak banyak. Tapi zon di bahagian atas, sel di zon di bahagian atas semuanya panjang-panjang. Nampak selnya? Panjang kan? Semua panjang. Kenapa dia panjang? Sebab dia dapat banyak oksin. Akibat daripada pemanjangan sel yang tak sekata ini, maka hujung pucuk tu dia tak balance. Bila dia tak balance, dia akan bengkok sebelah kanan. Nanti ada pelajar tanya cikgu, sel tu memang ada kat tepi je ke cikgu? Sel tu memang ada kat tepi je ke? Memang ada kat tepi je. Dekat tengah ni tak ada ke sel? Ada. Kat sini pun ada juga sel. Adalah sel. Tapi dia tak fokus lah pada sel bahagian tengah tu. Adalah. Maksudnya kita boleh bahagikan kepada 2 bahagian lah. Ni bahagian sel bahagian atas, ni sel bahagian bawah. Sel yang banyak oksin tu dia memanjang dengan lebih cepat, lebih panjang. Manakala sel di bahagian bawah tu dia lambat panjang. Bila dia tak balance, dia akan bengkok. Kalau sel di bahagian sini, atas ni dengan sini panjang sekata, dia akan naik ke atas. Jelas?
Inilah yang terjadi kat sini ni. Kes ni lah. Kes ni samalah kes ni. Ni banyak oksin. Oksin turun sebelah saja. Bila oksin turun sebelah saja, sel dekat bahagian yang sebelah ni lah memanjang dengan lebih cepat berbanding sel di bahagian sini. Okey, akibatnya dia akan bengkok. Bahagian yang menerima lebih banyak oksin memanjang dengan lebih cepat, menyebabkan koleoptin membengkok ke arah sisi yang kurang atau tidak menerima oksin. Dia bengkok ke arah yang kurang menerima oksin. Jelas? Seterusnya, apa dia? Ni. Kesan berbeza di pucuk dan juga akar. Kesan oksin tadi berbeza di pucuk dan juga akar. Dia beza. Macam mana berbeza tu? Okey, kita tengok sini. Oksin memberi kesan yang berbeza pada sel-sel di pucuk dan sel-sel di akar. Kepekatan oksin yang tinggi merangsang pemanjangan sel di pucuk, tetapi merencatkan pemanjangan sel di akar. Kalau oksin tu banyak dekat pucuk, macam gambar tadi, dia akan merangsang pemanjangan. Tapi kalau di akar, kawasan yang banyak oksin, kawasan tu akan direncatkan pemanjangan sel. Pucuk dengan akar tak sama. Yang kita bincangkan tadi ni adalah di pucuk. Kawasan yang banyak oksin, selnya akan memanjang dengan lebih panjang. Tapi kalau di akar, dia berbeza. Dia terbalik. Kawasan yang banyak oksin akan terencat dia punya pemanjangan sel. So, kita tengoklah gambar rajah ni. Rajah 5.5. Graf kesan kepekatan oksin terhadap pemanjangan pucuk dan juga akar. Tengok sini nah. Ini adalah kepekatan oksin yang semakin bertambah. Kepekatan oksin yang semakin bertambah. Semakin ke sebelah kanan, kepekatan oksin semakin bertambah. Okey. Ini adalah gerak balas pertumbuhan. Gerak balas pertumbuhan mula daripada graf sini. Di sini adalah peningkatan pertambahan pokok. Ini adalah perencatan. Okay, kita tengok akar. Semakin kita tambahkan oksin, akar tu semakin memanjang. Semakin banyak oksin, akar tu semakin memanjang. Sampai satu tahap, makin kita tambahkan oksin, nampak tak? Dia tak naik ke atas. Graf ni tak naik ke atas. Graf ni akan turun. Lagi banyak oksin, lagi terencat. Lagi banyak oksin, lagi terencat. Berbeza dengan pucuk. Pucuk, makin kita tambah oksin, dia makin meningkat. Makin kita tambahkan oksin, makin meningkat. Dan makin kita tambahkan oksin, makin meningkat. Dan dia pun ada dia punya had dia. Kalau oksin tu terlalu banyak sangat pun, dia akan merencatkan balik semula. So, dia ada had dia lah. Yang ni kita tak bincangkan. Yang ni kita tak akan bincangkan. Kita bincangkan yang tu saja. Yang ini saja. Nah, di pucuk, semakin banyak oksin, sel akan memanjang dengan lebih cepat, lebih banyak. Sebaliknya di akar, lagi banyak oksin, dia akan merencatkan pemanjangan sel di akar. Cikgu harap penjelasan cikgu ni senang difahami. Tak apa, kalau ada masalah, nanti dalam kelas, boleh tanya saya. Okey? Okey, sekian, terima kasih. Untuk yang ini saja. Nanti kita sambung lagi.